Parlimen baru berakhir hari Khamis. Hari Rabu, Datuk Seri Najib bentang kertas putih mengenai IS dan bagaimana kita patut menentang gerombolan pengganas ini. Dia bentang, lepas tu giliran ketua makan. Saya bangun, dia pun keluar. Dia ingat saya nak bakar, atau saya sokong kertas putih. Karena saya kata, tentunya masyarakat Malaysia, semua kaum, semua agama harus bersatu menyokong semua tindakan melawan keganasan. Orang guna senjata ambil tindakan menembak atau lawan guna senjata. Tapi saya bagi peringatan, saya kata, jangan kita hanya lihat pada ISIS dia memang salah. Semua ulama ambil keputusan yang sama. Tetapi kita diam bila Bashar Assad bunuh ratus-ribu orang, tak ada tindakan, tak ada suara. Itu satu masalah. Tapi saya kata, yang kita bimbang ini, pertama ada Akta Hasutan, Jamal Sabur kata. Yang kedua, Datuk Najib kata nak perkuat lagi Akta Hasutan dalam surah An-Nur. Tapi dalam persidangan Parlimen dia kata nak perkuat undang-undang lawan pengganas di Malaysia ni. Saya kata, kalau betul lawan pengganas bersenjata, kita boleh sokong. Tapi saya kata tahun 1960, masa itu perikatan, saya tak salah saya ke Dr. Razak Allahyarham membentangkan Akta Keselamatan Dalam Negeri dengan jaminan akta ini perlu untuk lawan komunis. Bukan komunis saja, lawan pengganas, maknanya komunis yang bawa senjata. Itu tujuan dia guna ISA. Maka PAS dipujuk untuk sokong atas alasan lawan komunis bersenjata. Lepas itu apa yang berlaku, kita tahu undang-undang disalahguna. Sebab itu pendirian kita bukan saja menentang Akta Hasutan. Bila Barisan Nasional dengan semangat baru dia Penumpanan Agung UMNO nak bentang akta lawan pengganas, kita akan bantah kalau diberikan ruang kerana boleh disalahguna. Kalau betul pengganas yang ada senjata, kita sokong. Tapi sekarang ini kalau kita sokong, memang sokong bawa rebah, digunakan untuk menikam kita semula. Tengok dalam perhimpunan UMNO, seperti kata saudara Mat tadi, dia bukan ada isu. Isu kita apa di Malaysia ni? Cina rampas tanah, itu isu dia kata. Masalah kedaulatan raja-raja nak dipersoal. Masalah agama Islam, bahasa. Yang tak laksana syiar Islam ini, pimpinan yang ada itu UMNO, yang tidak mertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi, bahasa ilmu, itu pimpinan UMNO. Nak salah orang buat apa? Ekonomi yang menjadi panas kerana orang Melayu ini miskin, terpinggir, disalahkan. Pakatan, kalau di Pulau Pinang dia kata Guan Eng ambil semua tanah Melayu dalam, dan Cina punca. Sudahlah, dia tak payahlah kempen kata saya ni jadi baruah Cina, Mak Sabur pecacai Cina. Tak. Kerana kita dalam Parlimen 22, Parlimen mengatakan setelah lebih 50 tahun merdeka, perlu kita bagi keyakinan kepada orang Melayu, orang Cina, orang India, Dayak, Kadazan. Negeri ini negeri kita, negeri kita semua. Kalau ada yang salah atau ketidakadilan, baik oleh Cina, oleh Melayu, kita kena betulkan. Masalahnya ialah dasar kita dan tindakan kita. Kalau tanya kita, apa masalah utama di Malaysia ini? Dari segi ekonomi, kesenjangan pendapatan golongan kaya miskin. Apa maksudnya? Jurang pendapatan golongan maha kaya dan miskin melebar. Masalah Cina? Bukan. Masalah Melayu? Bukan. Masalah dasar. Siapa kata?
Satu kajian dibuat oleh Universiti Malaya, Fatimah Kari. Profesor Fatimah kata, bila ikut kajian dia, the widening gap between the very rich and the poor, particularly among the Malays, jurang perbezaan pendapatan kalangan Melayu yang cukup maha kaya, kebanyakan itu UMNO dan kroni mereka, dan orang Melayu yang ramai yang pendapatannya tak berubah sangat. Malah Fatimah Kari kata, kalau kita buat unjuran perbezaan daripada dasar ekonomi baru tahun 70 dengan sekarang, lebih lagi parah perbezaan pendapatan golongan kaya dan miskin, desa dan bandar. Kalau UMNO tak setuju, saya cakap di parlimen, saya kata kalau tuan-tuan ada di parlimen UMNO tak setuju, bangkit bahas. Tak setuju dengan Fatimah Kari, panggil dia bahas. Seorang pun tak panggil. Baru-baru ini keluar laporan United Nations Development Program, UNDP, yang mengesahkan perbezaan pendapat jurang ini bukan saja melebar di kalangan Melayu Cina, tetapi lebih parah ialah di kalangan Melayu kaya dan Melayu miskin. Maknanya dasar ekonomi baru dan dasar ekonomi yang ada sekarang memperkayakan golongan kecil Melayu, dan yang lain melarat dengan harga minyak naik. Orang kata 20 sen, kempen kita 2 kupang. Saya tak setuju, kerana dalam 1 tahun harga minyak naik 40 sen. Ini kenyataannya, membebankan rakyat terbanyak, golongan pendapatan sederhana dan rendah. Kita tahu masalah perumahan, kita tahu masalah pendidikan. Ingat belum pilihan raya kita kata, menang Pakatan Rakyat, turun harga minyak. Dan saya bagi ingatan, saya kata percayalah, walaupun dah bersatu Datuk Seri Najib janji tidak akan naikkan harga minyak, saya kata percayalah, menang BN naik harga minyak. Memang betul. Sebab tu kadang-kadang orang UMNO komplain, dan memang patut hamba komplain, sokong gila-gila nak bagi menang untuk naikkan harga minyak. Sekarang masalah GST, kita ni bagi tahu ni, percayalah, naik GST bermakna naik harga barang. Semua tahu. Oh, gula tak naik, harga kopi naik. Dia tak kerti bab ni lah tu. Harga minyak dia tak naik. Dia ada langkah-langkah kajian kita kena buat. Di menteri ni senangnya, tak naik sikit saja. Saya masih ingat bukan baru, Sami Belu dulu bila naik tol, kita dah marah lah kita. Saya menteri kewangan, saya tak bagi naik tol. Saya masuk penjara September, Oktober naik tol. Kemudian saya tengok kenyataan Sami Belu, apa yang susah, RM1 saja. RM1 2 kali, RM2, 1 bulan RM60. Gaji RM1,200, anak 6, menteri dah berapa? Gaji RM60,000, dia rekod kata 20. RM60,000 gaji halal, yang haram lagi. Jadi sebab itu sudah, kita kena tahu, orang Melayu harus tahu dan tanya diri dia sendiri, apa masalah kita sekarang? Masalah ekonomi, masalah sewa rumah, masalah kenderaan. Ni bulan nak masuk bulan Disember, pening dah buku anak-anak, pelajaran anak-anak, yuran anak-anak sekolah. Jadi masalah kepada kita. Ini ada dibahas dalam Peribahasa Agama. Ada dia peduli harga minyak naik, ada seorang cakap soal harga minyak, ada seorang cakap soal naik GST. Ada. Nak suka atas sultan IC dia harap lah, kerana dia tahu dia tak kenal. Tapi ni rakyat dia, saudara mara dia kaya, saudara mara dia ada yang susah. Pengundi dia yang sokong mati-matian. Saya kadang pelik semua, kalau orang UMNO yang kaya sokong UMNO, saya tak heran. Dia dapat projek, kontrak besar. Tapi yang saya heran ni, ketua UMNO cawangan kerja apa?
duduk rumah kos sedap, tapi sokong mati-matian. Kalau tak ada UMNO, mati Melayu. Islam akan terkubur. So saudara, sebab itu kita kena gunakan dan manfaatkan waktu, berikan penjelasan pada isu-isu. Kalau kita tengok senarai masalah daripada undang-undang, daripada GST, harga minyak, harga barang, 1 MDB, rompakan ni berterusan. Dan saya tengok dalam kajian saya, jarang dapati satu jumlah penduduk yang sesabar rakyat Malaysia. Nak ada minyak, marah-marah sikit, okey lah, nak buat macam mana, kita orang kecil. Nak ada GST, tak apalah, mudah-mudahan itu tu. Hilang puluh-puluh bilion, ya macam mana, menteri semua sopa. Tukar Perdana Menteri pun macam tu juga. Sekarang tengok, saya tengok minggu sudah Tun Daim Zainuddin pun marah. Dia kata rasuah banyak di Malaysia ni. Saya baca betul kan, betul. Daim yang Menteri Kewangan paling rasuah dalam sejarah, dia apa terkejut rasuah banyak sekarang ni. Jangan tanya kami lah. Daim terkejut. Dia maknanya dalam rasuah dia tak terjangkau keupayaan menteri ada sekarang. Dia marah sebab mengatasi keupayaan dia. Jadi saudara, ini tak, kalau Melayu tak apa. Siapa semua orang tahu Daim, Menteri Kewangan dulu, sebelum saya tahu. Semua orang tahu. Dan dia dengan rekod komisen banyak-banyak ni. Tengok Tanjung Ramli ke UI, semua dia terlibat. Dia marah lagi. Ada orang kata sebab dia tak dapat. Dah. Ada orang tu, bila rasuah dia dapat, okey, halal. Bila tak dapat, haram. Lepas tu yang Mak Sabu tambah jadah. Jadi saudara, hari Khamis debat pasal emas, 6 bilion ringgit. Saya ingat masa tu Tony Puah tu cakap. Saya bila Tony Puah, Rafizi, yang muda cakap ni, Adipah daripada berkelahi, jadi saya duduk diam lah. Saya kisah duduk diam dia tengok bagi anak-anak buah. Bila cakap tentang bail out 6 bilion ringgit, sudah dulu swasta, kemudian dah bail out sekali 1.8 bilion, sekarang 6 bilion. Tapi oleh kerana istilahnya itu bukan bailout, untuk menyelamatkan emas, dan kita menstruktur semula dan menyusun semula, jadi orang no betul juga. Ni syarikat nasional, kita mesti susun semula, otak hang susun semula. Apa daripada curi duit hilang, mana ada syarikat kerugi macam tu. Lah ni Garuda pun dah meningkat. Garuda Indonesia dah potong Malaysia lah. Turkish Airlines, sebelum Tayyip Erdogan Perdana Menteri, worst airlines in Europe. Now, hari ini Turkish Airlines number 1 in Europe. Sudah, ini soal manajemen, soal pengurusan yang baik dan tidak korup. Bila number 1 maknanya gaji pilot, bonus pilot, pramugara, engineer, tukang cuci, semua meningkat. Ini tujuan kita urus dengan baik, tapi tidak, sapu terus. Dan bila sapu, dapat habuan. Siapa kata tanggungan emas masa itu? Saya tengok tanggungan dari 11 bilion. Banyak tanggungan kerana pengurusan yang lemah. Maka emas buat kenyataan kerugian ini dan saman Tajuddin Ramli. Tajuddin Ramli, Tazri. Yang ni semua yang mana? Bukan main Tun, Tan Sri semua ni. Kata-kata Tun Sri lah. Tajuddin Ramli dia tengok saman emas, saman balik emas. Bila dia saman emas, dia sebut, saya dapat penswastaan ini dengan persetujuan dan arahan Dr. Mahathir dan Tun Daim Zainuddin dengan harga sekian. Dan sekarang bila rugi, pasal apa saya nak dibebankan? Maka terus kerajaan, kerana disebut
Nama-nama itu runding dengan Tajudin, bagi kat Tajudin 589 juta ringgit. Kamu menyebabkan rugi berbilion, dibagi hadiah pula 589 juta ringgit. Ini kerana keprihatinan pimpinan kepada rakyat bumi putera negara kita. Aku cakap kepala-kepala tak boleh lawan Mak Sabu lah. Saudara, itu pun hidup Melayu. Ya, saudara, ini memperbodohkan rakyat. Baik, tak selesai, merudum terus. Nasib lah tak baik. Memang nasib tak baik. Dia karma lah, karma. Lepas tu saya kata pukul dekat pukul 7 Bobi dah mengamuk di mahkamah pasal hukum manual 5 tahun. Pukul 1 pagi kita terbang hilang. Jangan duduk baik tau. Baik, nasib mas, kita lahirkan dua cerita, doakan dan sebagainya. Lepas tu MH17 pula jawabnya bengkak. Lah ni dia pergi kampung, tak salah mas, nampak macam mana satu kapal terbang hilang, satu kena tembak. Tu yang rugi kita kena bayar. Saudara, rugi sebelum hilang ni. Betul, rugi sebelum hilang. Baik, 6 bilion ringgit minta diluluskan pada hari Khamis. Bila Tony Puah berucap, orang UMNO jerit, siapa bertanya kewangan dah begitu? Jadi kesian dia beralih kat saya, dia kata, masa tu you di Sungai Buloh. Tapi orang UMNO jerit, dia betul dengan dia punya ta'asub bangang ni buat-buat ni. Apa salah aja no Ibrahim kan, tahu kan? Jadi bila ni bela out dulu ya dia tak fikir lah. Dia jadi tenggelam, dah bergelap. Dia jadi kelabu semua. Ni macam Syafi'i di mahkamah. Syafi'i, lawyer UMNO nombor 1 di mahkamah. Saya selingat sikit daripada saya lawyer saya Gobin ni lupa sebut. Hari akhir dah habis dia pun hujah semua, termasuk Gopal Sri Ram semua. Gobin dah, Ram Kapal juga dah hujah semua. Dah habis lah. Dah, Syafiq kita tak jawab. Saya ada lagi poin penting. Hakim tanya poin baru mana? Dia tak, pasal peguam kami pun sporting, bagi ruang. Jadi Gopal Sri Ram kita tak apa, kalau ada bahan baru okey lah. Dia kata ya ada. Hakim tanya yang mana? Jilid 14. Buku 14 ada, buku 14. Tu hakim kata 14 yang dah dekat 13 nya. Dia kata ada. Tanya pula peguam, tanya Gobi, ada buku 13, buku 14. Tengok 13 nya. Dia tak. Yang tu pertolongan apa? Pertolongan Allah. Jadi kelabu Gobi mata mereka. Nampak. Jadi hakim kata tak ada 14. Ada yang tu hakim. Mana dia? Ada. Mana? Ada. Dia tak ada 13 je. Dia berani belakang kat tanya mana ada bawa marah pegawai dia. Nanti dia balik, baik amal hakim, saya akan sampaikan 14 kemudian. Hakim kata, dah habis, tutup lah. Tu pun kalau menang juga memang puan tak ada pakai. Kalau menang dia pakai ni Mat, dia pakai jilid 14 lah. Pasal 1 13 macam Gobi ni nampak abang tadi memang tak ada lah. Cuma jilid 14 saya tak tahu sebab kita tak tengok lagi. Yang ni pakai jin, guruji dalam tu semua. Jadi saudara balik kepada mahkamah parlimen tadi, Kisah tanya, you were di Sungai Buloh masa tu. Dia kata dia nak peringat aku penjara ni. Dan satu kaki di luar, satu kaki dalam. Haram lapor. Jadi saya kata ya. Tu kisah membangkit. Kasihan dia ketua. Sebenarnya menteri pada masa itu Tuan Mahathir dan Tuan Daim. Wah, no sengap semua. Dia jerit kali ni. Matambo, jawab. Sengap semua. Saya pun kata, pergi. Bagi jawab, semua lagi dulu. Saya lagi tekan. Bangkit lagi dulu. Politik mereka ini orang panggil tukang jerit. Dia tak berani bahas. Dia boleh hina, dia boleh jerit. Bila hujah, tak boleh. Kita di parlimen ini tempat bahas dan hujah. Yang dia nak pertahan 6 bilion. Nak
Macam mana 6 bilion ni, tahu tak? Berapa universiti boleh buat? Berapa sekolah boleh bina? Kalau ada 6 bilion tak payah naik harga minyak. Ya, tak payah. Sebab 6 bilion ni boleh tampung. Tapi kita nak guna inilah tampung. Rugi perwajar, tiap tahun lupus hutang perwajar ratus juta. Forex dulu, ingat masa Nur Yaakob di Bank Negara, masa itu arahan kita berhentikan dia. Saya masuk penjara, dia jadi penasihat ekonomi. Tiap tahun Bank Negara terpaksa lupus 500 juta, 20 tahun berbilion ringgit. Saudara, hutang orang besar, hutang orang kaya dan kroni boleh lupus. Hutang perwajar tiap tahun lupus 500 juta. Hutang tajudin lupus, hutang UI lupus, dan kerajaan tangguh. Hutang PT-PTN hang bayar habis. Kalau ada mahasiswa, ada graduate muda yang tak faham dan sokong UMNO, memang hampa tak belajar apa di universiti. Betul. Terbayang, mana ada fairness? Mana ada? Ini disebut inequality. Dalam ekonomi dunia ni masalah apa sekarang? Baik orang putih tulis yang Perancis, pakar ekonomi Perancis, Thomas Piketty, masalah paling besar kita dah sebut pertumbuhan, masalah inequality. Cakap soal ekonomi, pertumbuhan ekonomi bagus semua, pelaburan bagus, tetapi kesenjangan kaya miskin bertambah. Orang susah, pendapatan sederhana dan rendah, nak hidup susah. Dia tiap hari dia ada tekanan tentang kehidupan dia, nak sara keluarga dengan baik. Tapi apa menteri jawab? Keadaan kita cukup baik, ekonomi kita memang jauh lebih maju dari Zimbabwe. Jadi kita nak tegak tak boleh kan? Setuju atau tak setuju? Dan keadaan keamanan kita, alhamdulillah, kita jauh lebih aman daripada Syria. Dan keadaan politik kita lebih tenang berbanding Myanmar. Itu pun dah berubah dah, kerana Myanmar sekarang ini dalam pilihan raya yang lalu, Aung San Suu Kyi ada diberikan ruang setengah jam tiap minggu televisyen. Aung San Suu Kyi 10 tahun dalam penjara tahanan, bila pilihan raya kerajaan militeri Myanmar bagi setengah jam satu minggu televisyen. Kita ada kot Mak Sabu dapat seminit. Ada masa mereka panggil dia kau bini dulu. Jadi saya memang cak tahniah betul kat dia, dia marah. Aku hang panggil kau bini hang tahniah pasal apa? Dia kata aku lega, dia tak marah aku, bukan marah hang seminggu. Jadi saya boleh rehat, tak adalah kena tiap hari. Betul tak, saya hari-hari kena. Semalam saya di Pulau Pinang dengan Guan Eng. Saya kata Guan Eng, thank you very much. At least you, dia orang kat you Cina komunis dan chauvinis dan jahat semua. Macam mana you kata okey, terima kasih. Pasal saya lega lah sikit. Adalah bagi-bagi sikit. Betul tak Abang Ibrahim kena mesyuarat Agung UMNO ni? Kalau ada 70 orang cakap, 68 sebut Abang Ibrahim. Dia pun ni gila talak dengan aku ni. Dia pun tak tahu kita dah tinggal UMNO 10 tahun lah. Dia tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, akhir kalam kita nak sebut apa? Kita perlu perkuat negara kita. Ada usaha memang nak lagakan kita. DAP dengan keadilan, keadilan dengan PAS. Saya nak nafi, nak kata tak ada sikit sebanyak perbincangan, ada. Tapi masalah itu terkawal, tidak seperti mana yang dibayangkan. Jadi kerana kita tahu, tak boleh. Dah tahu, tak usah sombong lah. Keadilan satu, tak boleh. DAP saja, tak boleh. PAS, tak boleh. Kita kena muafakat kerjasama kuat. Semua kaum, tiga-tiga parti, semua penganut agama dan negara kita. Ini pesan saya, amanah saya. Kerana saya tak tahu. Orang tanya, duduk aja tanya. Mak saya tanya macam mana? Dengar macam mana? Kopi tanya dengar macam mana? Saya kata saya tak pasti. Kemungkinan bebas ada, kemungkinan masuk penjara pun ada.
Kalau kita tengok trend daripada cakap ni, nampak nak kena. Tapi saya, Alhamdulillah, kerana selama ini saya tengok Azizah dan keluarga satu dan kawan-kawan daripada masuk daripada awal penjara. Saya ingat lagi Maruf Fadil Noor, Presiden PAS, tiap hari di rumah bagi saya semangat, bagi saya harapan, imamkan solat hajat dan sebagainya, sampailah masuk penjara. Kemudian sambung sampai period Ustaz Hadi sebagai Presiden. DAP baik daripada Karpal, tentu dengan garang dia, dengan apa. Cuma saya kata kalau masuk penjara kali ini Karpal tak ada, lain rezeki. Sebab bila dia ada, dia masuk saja penjara, dia buat serius dia orang semua takut. Saya nak dapat teh tarik tak ada penjara, teh tawak ada, nak kena tunggu Karpal mari. Dia mesti cik, bagi 2 teh tarik. Dia pun tak boleh bagi kat saya, tapi udah kena Karpal 2 teh tarik. Bila ada 2 teh tarik itu, dia bagi ya. Kerana Karpal sing. Lepas ni kalau Gobi nak try, saya tak tahu boleh tak. Jadi saudara, yang saya nak maksudkan di sini apa dia? Komitmen kawan-kawan. Seorang banyak tak tahu, ya. Kerana orang dia fitnah begitu je. Ya. Oh, saya dah bayar berjuta-juta kat Karpal. Oh, ada dalam akaun 4 juta dah bayar kat Karpal. Sudah, dia dah mendiang dan meninggal dunia. Anak dia ada di sini. Sudah tahu tak? Sepanjang dia tugas dengan saya dan kerja kes saya ni macam kes 100 orang ni dah fight 13 jilid pihak tinggi ni. Tu yang Syafi'i tambah jadi 14. Saudara, 1 sen dia tak mau ambil daripada saya. Ya. Ada sekali saya nak cerita. Saya tahu Gobi minta dengar cerita ni. Ini sekali saya nak cerita. Sekali adik saya Rusli, kawan-kawan tolong kutip 200,000. Jadi dia pun, saya tak tahu lah, kutip-kutip pagi untuk gua, kerana dia ingat Karpal yang kerja pagi. Saya memang hari-hari malu lah juga kita bertahun-tahun. Kalau setakat 10 minggu dia ya, bertahun-tahun. Hari dia bawa 200,000, dia pergi pejabat. Karpal nak bayar. Karpal punya marah perambat dia keluar. Dia kata, you apa? Hah? Apa mari sini? Cakap pasal duit. Keluar dari sini. Adik saya kata, aku salah apa? Tak apa, adik saya, dia main mahkamah. Dia main penjara. Dia kata, Datuk Sri, what are you doing? Aku tak apa, aku duduk penjara. Apa kau saya? You think what? Huh? Dia kata, dia kata, Anwar, you give your life. Kamu sanggup korban macam ini untuk semua rakyat Malaysia. You ingat saya tak ada maruah, tak malu nak ambil wang you? Sebab tu, no, ni dia ingat saya ni fanatik. Bukan. Orang ni kita kena tengok. Bukan semua perkataan kita setuju. Bukan kerana dia marah. Tapi kita nilai orang jiwa dia, keikhlasan dia, keluhuran hati budi dia. Itu kita kenal. Sudah. Dia orang macam ini yang menjadi saya kuat. Ya, Mak Sabu, bila saya tak lawan dengan dia. Dia dulu saya calon Matampu, dia berlawan dengan Matampu. Jadi bukan yang kata, oh saya tak pernah sisi pendapat. Ada. Tetapi sudah, bila mari soal luaran perjuangan, dia mantap. Di mana saja ada saja masalah, baik saya dalam Sungai Buloh akan keluar, dia tetap menyuarakan dengan keras dan tegas, pertahankan hak. Takkan nak sentuh masalah keluarga, kawan-kawan dalam keadilan, termasuk Menteri Besar sekarang Azmi, ya, itu kita pastilah tentukan daripada ini kawan yang pernah kita lawan. Memang betul. Saya kuat lawan kempen Pai dulu. Bukan kempen Pai, kempen lawan Pai. Oh, itu gelak dah tadi. Ya, tapi
Saudara, bila mari soal dasar perjuangan bersama, ini yang bagi kita kekuatan. Sebab itu kalau saya, orang katakan bagi wasiat lah, manalah tahu ya, kemungkinan buruk berlaku ya. Dan dengan umur saya, dengan sikap mereka, saya tak tahu keselamatan saya pun ya. Dalam apa jadi saya tak tahu. Jadi pesan saya, obor perjuangan ini harus terus dinyalakan. Dan kita hanya mampu menang kalau kita istiqamah, luhur, tetap, committed, konsisten dalam perjuangan, dan tahu apa yang kita perjuangkan ini. Freedom. For the Malays, yes. For the Chinese, yes. Indians, yes. Don't forget Dayaks and Kadazans, the poor, the marginalized, yang tahu politik ini bagi mereka jaminan masa depan mereka. Sebab itu sepanjang kempen saya kata apa? Nak jadi pemimpin di Malaysia, sama ada dari keadilan ke PAS ke DAP ke, kita mesti sanggup berkorban dan ingat bahawa yang kita perjuangkan ni semua anak-anak kita. Anak Melayu anak kita, anak Cina anak kita, anak India, anak Dayak, anak Kadazan, anak Murut, anak Dusun, anak Bajau, anak kita. Baru boleh kita bawa pulang. Saudara, ini bukan sentimental. Dia mesti dengan conviction. Saya baru balik dari Amerika 2 hari yang lalu, pergi ke Azizah. Saudara, semua kawan-kawan di Amerika, baik daripada Ma'had Al-Fikr Al-Alam Al-Islami, Institut Pemikiran Islam Sedunia yang saya jumpa, sedang kelas, baik dalam kuliah saya di Georgetown University atau Council for Foreign Relations, ataupun kuliah di Stanford University. Kuliah di Stanford itu luar biasa kerana yang hadir itu termasuk beberapa sarjana terkemuka di Amerika Syarikat, termasuk Francis Fukuyama. Alifah tahu Francis Fukuyama ini seorang pemikir dan tokoh politik, bukan tokoh, ahli akademik politik paling besar. Dia, buku terakhir di Political Order itu dianggap buku terpenting yang baru ditulis. Saya dari satu aspek setuju dengan dia, iaitu masalah ISIL ke, masalah Taliban ke, masalah yang berpunca dari kerajaan dan pimpinan yang lemah dan korup dan tata kelola yang tak teratur. Orang dizalimi, yang miskin ditindas, tak setuju bunuh, tangkap, cerca, hina. Orang geram dia lawan. Bila dia lawan itu, setengah ikut peraturan, setengah itu dah lenjor. Yang saya kurang setuju dengan Fukuyama, yang dia dengar dengan teliti, saya kupas tentang Islam dan demokrasi. Saya kupas tentang maqasid syariah. Saya kata Islam itu tak boleh kita jadikan label dan slogan kalau kita tak faham makna keadilan. Kita tak hormat maruah orang. Kita tak jaga hak masing-masing. Islam dan bukan Islam, lelaki dan wanita. Kalau kita tak faham ini, bicaralah Islam hebat mana pun, dia tidak membawa perubahan yang sebenarnya. Dan Islam dan demokrasi itu, saya kata, there's no question about incompatibility between Islam and democratic principles and values. Dia dengar saya, dia terkejut. Ini top number 1 political thinker sekarang di Amerika Syarikat. Dia kata, no, ini you cakap. Tapi saya tengok, dia bukan mewakili pandangan parti-parti Islam. Saya kata, tak betul. Kerana you baca Taliban, you tak baca Akpati di Turki, you tak baca PAS di Malaysia. Kita boleh beda pendapat satu dua perkara, tetapi daripada awal PAS itu, dia ikut luhur jalur perubahan, perlembagaan, cara aman. Dan sekarang PAS terima untuk bekerjasama dalam masyarakat pelbagai kaum dan agama. Saya kata itu test. Dia di Indonesia, masa pimpinan Bapak Muhammad Nasir Masyumi, negara Islam, 90% umat Islam. Tetapi sebelum dia buat apa-apa keputusan penting, Muhammad Nasir sebagai pemimpin Islam di Indonesia kata, kita wajib dengar apa dia suara Kristen di Indonesia, apa dia suara Hindu di Bali, supaya keputusan kita itu inklusif, suara denyutan, suara rakyat Indonesia seluruhnya.
Bila saya sebut begitu, Fukuyama kata, boleh tak you hantar buku dan paper? Aku pula kerja aku. Saya kata yes, saya akan hantar kalau saya tak masuk penjara. Dia tanya saya, dan you tahu kemungkinan masuk penjara, you tahu sistem Malaysia, you nak balik buat apa? Dia pun tanya. Al Gore, kawan saya nak Presiden Amerika dulu, panjang dia cakap, dia kata, no, saya tak nak lagi pujuk saya pendirian. Tapi kalau you dah tahu, dia baca kes sebenarnya. Dia tahu tentang flying carpet. So he was asking me, oh, you have now flying carpets? Saya kata yes, only with UMNO, the only country in the world that can have that. Semua pujuk. Tapi saya jawab, saya tak ada pilihan. Saya diberi tugas, Profesor Larry Diamond, Stanford University. Dia kata, no, you have a post here, Senior Professor at the Center for Governance. Di Stanford University, di antara top university in the world. Bila masuk Universiti Melayu tak boleh. Ya kan? No? Baik juga. Saya fikir untuk bincang Azizah, bincang keluarga. Tapi saya kata, ya, ada musabah. Bukan maknanya kita lari. Kita pergi berjuang dari luar, di London ke, di Turki ke, di Amerika. Tapi saya kata, apa saya nak kata kepada anak-anak muda? Pakcik Anwar, oleh kerana risiko masuk penjara, terpaksa bertugas di luar. Biar anak-anak muda, Fahmi Zainal, Universiti Melayu, Adam Adli, dia nak kata apa? Kamu teruskan di Malaysia. Sebab tu saya kata, kerana saya mahu, saya satu contoh kecil dengan pengorbanan kecil untuk bawa perubahan, supaya anak-anak bisa tengok, Pakcik Anwar pun berani, tak kalah kami tak boleh buat sikit. Itu dia masih. Jadi untuk itu kita masing-masing harap mendoakan, kerana kekuatan doa, power of prayers, kekuatan doa jangan kita remehkan. Mereka boleh rencana, wallahu khairul makirin, kita yakin, ya. Saya kalau tengok dari segi pahaman sistem politik, susah naik bebas. Tetapi saya juga tahu suara denyut doa yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah SWT memperkuatkan kita. Tapi itulah pesan saya supaya kita perkuatkan. Pucung kebetulan, ya, dengan Gobin sini, Hanim di sini, tahu memang kawasan agak kuat, ya, kubu lah Pakatan Rakyat. Betul, mereka ada dasar, tetapi kerana kematangan rakyat di Pucung, dan untuk itu saya turut tapi hormat kepada mereka. Hujan ke, ribut ke, lecah ke, dia tak peduli. Ini semangat yang bagi harapan. Orang tanya, no, mana mari kekuatan? Saya sendiri tak kuat. Bila saya tengok, bagus. Hari-hari kena cerca. Berapa tahun? 16 tahun dimaki hamun tiap malam oleh TV3. Tapi yang datang bagi sokongan ramai lagi. Saya terima kasih sekali. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.